Kurang bahan api, banyak hospital di Gaza tutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Dunia 10 bersama saya Muhammad Shah Musa. Sekurang-kurangnya 700 penduduk Palestin terbunuh dalam serangan udara Israel dalam tempoh semalaman di sekitar kawasan Gaza. Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan ia adalah angka kematian tertinggi dalam tempoh 24 jam direkodkan sejak Israel melancarkan serangan balas ke atas pejuang Hamas. Angka kematian juga dijangka meningkat berikutan usaha mencari mangsa terperangkap di bawah runtuhan bangunan agak sukar. Pada masa sama, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan masyarakat antarabangsa merayu supaya serangan kebersihan ke atas penduduk Palestin yang kekurangan makanan, air, ubatan dan elektrik di semenanjung Gaza dihentikan. Tindakan itu juga menyebabkan 6 hospital di Gaza terpaksa ditutup akibat kekurangan bahan api. Lagi kekejaman tentera Zionis, serangan udara Zionis telah membunuh seorang wanita hamil. Bagaimanapun, ketangkasan pasukan perubatan di Hospital Nazir Gaza berjaya menyelamatkan bayi dalam kandungan wanita itu menerusi pembedahan kecemasan. Ibu malang itu dibawa ke hospital berkenaan selepas terbunuh dalam serangan udara yang menyasarkan penempatan Khan Yunis. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO melaporkan lebih banyak hospital di Gaza terpaksa ditutup akibat kekurangan bahan api. WHO turut menjangkakan sekiranya bahan api dan bekalan kesihatan tidak dihantar ke Gaza dengan kadar segera, perkhidmatan kesihatan terpaksa ditutup dan lebih banyak kematian pesakit berlaku. Dilaporkan terdapat 1,000 pesakit bergantung kepada dialisis dan sekurang-kurangnya 130 bayi pramatang bergantung kepada inkubator. Pada masa yang sama, pesakit lain yang sedang menjalani rawatan kritikal dan mereka yang perlu dibedah juga bergantung kepada bekalan elektrik. Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF juga menekankan keperluan segera bagi bekalan bahan api dibenarkan masuk ke Gaza dan menyokong WHO yang menggesa gencatan senjata disegerakan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres mendakwa berlaku pelanggaran undang-undang terbangsa di Gaza yang menyebabkan jumlah kematian terus meningkat. Guterres juga turut menggesa gencatan senjata segera diisytiharkan. Tambahnya lagi, tindakan Zionis menghukum penduduk Palestin adalah tidak wajar bagi membalas tindakan pejuang Hamas pada 7 Oktober lalu. Malah, tindakan itu juga tidak menghormati undang-undang terbangsa termasuk Majlis Keselamatan UNSC. Serangan Hamas tersebut berlaku kerana wujudnya penindasan dan kekejaman terhadap rakyat Palestin dalam tempoh 56 tahun oleh rejim Zionis. Sehingga kini, lebih 5,700 rakyat Palestin, kebanyakannya orang awam, terbunuh di seluruh semenanjung Gaza dalam pengeboman balas tentera Zionis menurut Kementerian Kesihatan yang dikendalikan Hamas di wilayah itu. Israel harus bertanggungjawab atas serangan di semenanjung Gaza yang mengorbankan banyak nyawa rakyat Palestin. Perkara tersebut disuarakan oleh Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam pertemuan bersama Presiden Perancis Emmanuel Macron di Ramallah. إنما يجري اليوم من أحداث تتحمل إسرائيل مسؤوليتها كما تشاركها المسؤولية دول العالم التي شجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة تعميق ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون محاسبة أو عقاب. Mahmud Abbas juga meminta Macron dan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk segera menghentikan serangan Israel dan menumpukan usaha ke arah penyelesaian politik. Macron mengadakan lawatan ke Israel dan Palestin dalam usaha mewujudkan keamanan selain bertemu dengan pemimpin kedua-dua negara tersebut. Presiden Rusia Vladimir Putin mendakwa Amerika Syarikat dan sekutunya gagal menamatkan konflik Israel-Palestin, malah tidak mengambil usaha untuk mewujudkan keamanan. Turut dikecam adalah serangan tentera Zionis ke atas Palestin yang bersifat tidak berperi kemanusiaan.
Putin telah mengadakan perbincangan bersama Presiden Iran Ibrahim Raisi, Presiden Syria Bashar al-Assad, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, Presiden Palestin Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam perbincangan itu, Putin berkata tiada negara yang mahu meningkatkan ketegangan di Gaza, sebaliknya mahu mencari langkah penyelesaian. Putin juga dilaporkan telah membincangkan situasi itu bersama Presiden China Xi Jinping. Pemimpin Agung Iran Ayatollah Ali Khamenei mendakwa Amerika Syarikat yang mengarahkan Israel untuk melakukan serangan ke atas Palestin. Jelasnya ia terbukti dengan lawatan Presiden negara tersebut Joe Biden ke Tel Aviv dan menyokong tindakan ketenteraan rejim Zionis. Tambahnya, Amerika Syarikat juga harus dikategorikan sebagai negara penjenayah dalam kematian rakyat Palestin. Sebelum ini, Ayatollah menegaskan Tehran tidak terlibat dalam serangan Hamas ke atas Israel pada 7 Oktober lalu, namun memuji tindakan berkenaan. Turut dilaporkan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh menerima panggilan telefon daripada Menteri Luar Iran Hussein Amir Abdullahian bagi membincangkan cara untuk menghentikan Israel daripada terus membedil Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan membatalkan rancangannya untuk melawan Israel kerana tindakan tidak berperi kemanusiaan terhadap penduduk Palestin di Gaza. Jelasnya, walaupun hubungan Turki dan Israel di fasa pemulihan, tetapi tindakan Zionis itu sangat biadab. Sebelum ini, hubungan Ankara dan Tel Aviv terjejas berikutan serbuan Israel ke atas kapal Turki yang membawa bantuan ke Gaza pada tahun 2010. Namun hubungan kedua-dua negara kembali pulih selepas pertemuan antara Erdogan bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada bulan lalu serta keputusan untuk melantik semula duta. Turut dilaporkan Turki juga berminat projek saluran paip gas asli bersama Amerika Syarikat dan Israel. Tindakan Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat yang memutarbelitkan dasar keselamatan dan strategi ketenteraan China dikecam oleh Kementerian Pertahanan negara berkenaan. Malah Kementerian Pertahanan China juga tidak berpuas hati dan menentang laporan Pentagon tersebut. Jelas terucapnya, Wu Qian, laporan Pentagon sengaja memperbesarkan fakta sebenar dan menggembar-gemburkan ancaman tentera China yang sebenarnya tidak wujud. Tambahnya, pembangunan Angkatan Tentera China bertujuan untuk membendung ancaman perang, menjaga keselamatannya sendiri dan menjaga keamanan dunia. Ia tidak ditujukan kepada mana-mana negara atau sasaran tertentu. Laporan Pentagon mendakwa China mempunyai lebih daripada 500 kepala peledak nuklear dan mungkin akan mempunyai lebih daripada 1,000 kepala peledak menjelang 2030. Taufan Otis dengan kekuatan kategori 3 dilaporkan menuju ke arah pantai selatan Pasifik Meksiko. Berdasarkan laporan Pusat Taufan Kebangsaan NHC, Amerika Syarikat, taufan Otis sangat berbahaya sekiranya mencapai kekuatan kategori 4. Menurut NHC lagi, angin berterusan meningkat kepada hampir 200 km sejam sekaligus meletakkan Otis dalam kategori ketiga tertinggi daripada 5 skala Saffir-Simpson. Justru pihak berkuasa di negeri selatan Guerrero menangguhkan persekolahan dan bersedia untuk membuka pusat pelindungan kecemasan. Setiap tahun, taufan akan melanda Meksiko di kedua-dua pantai Pasifik dan Atlantik di antara Mei dan November. Akibat suhu yang tinggi dan angin kencang, angin kering telah menyebabkan kebakaran belukar di timur Australia, Queensland hari ini. Kejadian menyebabkan ratusan anggota bomba digerakkan bagi memadamkan kebakaran. Jelas pemangku Ketua Penguasa Bomba Warren Buckley, seramai 350 penduduk telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara sehingga kebakaran dipadamkan. Australia sedang menghadapi musim kebakaran belukar yang paling teruk antara 2019 hingga 2020. Ia bukan sahaja memusnahkan kawasan hutan tetapi turut membunuh berjuta-juta haiwan.
Perkembangan sukan, pemenang pingat emas kelima negara Boni Boniau Gustin menyifatkan pencapaiannya pada edisi kali ini sebagai istimewa. Ini hasil kejayaan beliau melakukan angkatan seberat 230 kg dalam saingan 72 kg yang juga merupakan rekod baru Temasya. Puas hati dengan pencapaian saya. Saya dah buat rekod untuk Asian Para Games yang dibuat oleh Rostami dulu 229. Ini saya break 230 lagi. Sangat bangga dengan pencapaian saya. Boni turut mendedikasikan pingat emas dimenangi buat abangnya Brian Jonasi Gustin yang bersaing menerusi acara 80 kg. Ini merupakan penampilan kedua atlet kelahiran Serian Sarawak itu di Temasya Para Asia. Atlet para olahraga negara Muhammad Amar Aiman Nur Azmi menjadikan keluarga sebagai penyuntik semangat untuk menghadiahkan emas ke-6 negara. Lebih cemerlang, catatan masa 47.60 saat di lakar beliau berjaya memadam rekod Asia 47.80 saat yang sebelum ini dipegang atlet Iran Milad Ramazani. Saya berlari yang bermain di fikiran saya fikir saya lari nak gold medal, nak beri medal ni untuk rakyat Malaysia dengan family saya dan coach saya yang latih saya. Pingat perak saingan 400 meter T20 lelaki itu dimenangi atlet Indonesia Alvin Nomleni manakala Milad Ramazani terpaksa berpuas hati memperoleh gangsa. Bola sepak Liga Juara-Juara Asia ACL, Ketua Jurulatih Johor Takzim JDT Esteban Solari mengakui anak-anak buahnya hilang fokus selepas dibolasi gol awal berdepan gergasi Korea Selatan Ulsan Hyundai semalam. Ini sekaligus menyebabkan pasukannya ketinggalan 3 gol pada babak pertama hasil jaringan Seong Hyun dan Lawinson. Menurut jurulatih berusia 43 tahun itu, JDT mula mengimbangi perlawanan dan mencipta peluang bermula pada babak kedua. Beliau turut memuji semangat juang ditampilkan anak-anak buahnya yang berjaya meledak 1 gol menerusi Baxter da Silva pada minit ke-53. Namun selepas itu, terpaksa akur dengan keampuhan benteng pertahanan juara edisi 2012 dan 2020, seterusnya tewas 1-3. Malaysia terus beri sokongan dan bantuan selain berdoa untuk rakyat Palestin dan yang ditindas Zionis dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Berita Dunia 10 berakhir di sini dengan paparan kekejaman Zionis yang menyerang kamp pelarian Nusairat di Gaza. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.